العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul pagi ini, insya-Allah untuk meneruskan tazkirah kita. Tapi hari ini saya tak fokus pada bahasan ibadah. Saya kebetulan saya ada slide berkenaan dengan hijrah. Jadi saya nak berkongsi tuan-tuan. Kebetulan pula ada karnival rupanya. Saya pun tak tahu kata ada karnival ni. Saya memang cakap dengan imam saya nak berkongsi tentang hijrah. Rupanya ada karnival, ya. Alhamdulillah lah. Makna kebetulan sangat. Saya pun tak tahu kata ada karnival. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan perkongsian yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan ini mudah-mudahan dapat kita kongsikan bersama-sama dan dapat kita amalkan, insya-Allah. Ada dah? Belum. Walaupun hijrah itu telah awal Muharram kita sambut, hari ini dah 17 Muharram, tapi saya rasa masih lagi kita masih sesuai lagi untuk kita bercerita pasal hijrah ni. Bukan mesti kena tunggu awal Muharram saja. Nak tunggu masuk 1 Muharram kita pun nak berhijrah, nak berarak, nak berkumpul dan sebagainya kan. Tidak semestinya lah. Yang penting kita sama-sama berhijrah ni bukan hanya hijrah tempat, ya. Secara umumnya kita di Shah Alam ni bukan semua orang Shah Alam, ya. Kalau kita fikir dari segi logiknya lah, ya, tuan-tuan duduk Shah Alam ni mungkin asal daripada Perlis ke, Perak ke, Kedah ke, semua berhijrah ke Shah Alam ni sebab nak cari sesuatu yang lebih baik, betul tak? Kita berhijrah ni sudah tentu cari sesuatu yang lebih baik, ya. Mungkin kita daripada negeri-negeri lain, daripada kampung datang Shah Alam nak bekerja dan sebagainya untuk cari sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi itu hijrah tempat, kita panggil hijrah tempat. Tapi apa hijrah yang sepatutnya ada pada diri kita? Hijrah tempat tu dari segi fizikal lah, dari segi tubuh badan kita, ya. Mungkin kehidupan kita, ya. Tu dari segi luaran, ya. Tapi apa sebenarnya hijrah yang sepatutnya kita buat dalam kehidupan kita seharian? Dah muncul dah slide dia. Baik, saya memilih tajuk ini, ya, semarak hijrah. Kebetulan pula karnivalnya pun semarak hijrah juga, ya. Keluarga berhijrah, masyarakat berubah. Itu dia punya tajuk dia. Keluarga berhijrah, masyarakat berubah. Kenapa saya pilih keluarga berhijrah, masyarakat berubah? Seperti mana kita tahu, semua orang tahu, keluarga ni adalah entiti ataupun unit paling kecil dalam masyarakat. Kalau keluarga elok, masyarakat elok tak? Elok. Kalau keluarga tak elok, macam mana nak jadi masyarakat yang elok? Itu pasal Allah sebut dalam Quran, ayat yang memang selalu ustaz-ustaz sebut, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka. Allah tak kata peliharalah masyarakat kamu daripada azab neraka. Allah tak kata peliharalah negara kamu daripada azab neraka. Sebab apa? Punca utama dia diri kita dan keluarga kita. Maknanya kalau kita okey, keluarga kita okey, masyarakat okey, negara okey lah. Tak adalah penat orang Jais nak ambush je kan. Nak pergi mencegah maksiat ke apa ke kan, penat kerja. Awal tahun baru je mesti nak kena ambush, mesti nak kena cari orang khaluat apa semua. Kan? Tapi tahun baru hijrah orang tak buat macam tu. Tahun baru Masih orang buat gitu. Mana ada orang buat hijrah buat maksiat kan? Itu dia. Maknanya saya milih tajuk ini sebab dia sangat relevan dengan kita. Sangat benda yang sangat realistik benda yang kita. Saya tak nak cerita benda-benda yang di luar daripada kemampuan kita untuk berfikir. Ni semua apa yang saya nak cerita selepas ni semua adalah benda yang sebenarnya dekat dengan kita.
Cuma sama ada kita boleh buat atau kita mampu buat atau tidak, itu saja. Ya. Simbol ini biasa kita nampak. Bila sambut saja awal Muharram, kita akan nampak simbol ini. Ya, satu simbol yang sangat-sangat selalulah bila kita sambut Mahal Hijrah mesti nampak simbol ni. Dan simbol ini bila kita sebut Ma'al Hijrah, saya nak cerita pasal perkataan dalam simbol tu. Bila kita sebut Ma'al Hijrah, kita kena faham jugalah, sambil-sambil lah kita belajar bahasa Arab ni pun, kan? Apa makna Ma'al Hijrah? Adakah maksud dia tahun baru hijrah? Sudah tentu tidak. Saya yakin tuan-tuan tahu makna Ma'al Hijrah. Ma'a ni adalah perkataan Arab. Makna dia bersama-sama. Al-Hijrah, hijrah. Bersama-sama kita berhijrah. Dan saya yakin istilah ini dah lama dipakai. Sebelum saya lahir lagi pun dah ada, saya rasa. Ya, diperkenalkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Perdana Menteri yang pertama. Istilah ini memang lama dah digunakan. Ya, maknanya satu istilah bahasa Arab tetapi digunakan di Malaysia sahaja. Istimewa. Perkataan tu perkataan Arab tapi orang Malaysia je guna. Sebab kalau kita cakap dengan orang Arab tak guna perkataan Ma'al Hijrah ni untuk sambut awal Muharram sebagainya, kan? Dia tak guna. Mungkin kita boleh tanya Syekh tadi. Dia biasa duduk Mekah. Saya tak sangka Syekh tu ada hari ni, pagi ni. Kan? Dia tanya dia, ada tak orang Arab sana sebut Ma'al Hijrah untuk sambut awal Muharram? Tak ada. Kita je yang menggunakan istilah itu. Sebab sambut, kalau kita sebut tahun baru hijrah dalam bahasa Arabnya, tahun baru tu kita sebut Eid Ra'sis Sanal Hijriyah. Itu sebenarnya bahasa Arab dia. Kepala tahun hijrah. Disebut begitu. Eid Ra'sis Sanah Al-Hijriyah. Tapi kita menggunakan konsep Ma'al Hijrah. Satu konsep yang sangat baik. Walaupun dia bahasa Arab tapi diguna di Malaysia je, tapi satu benda yang sangat relevan dengan kita. Dia suruh kita sama-sama berubah jadi orang yang lebih baik. Kita ni baik dah, nak datang masjid ni baik lah orang, maknanya baik. Tapi nak jadi lagi berkualiti, lagi baik. Bukan hanya nama saja Islam pada IC, pada kad pengenalan, tapi betul-betul maknanya dalam kehidupan kita jelmaan Islam tu ada. Kita translate dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting sebenarnya. Ya. Dan perkataan yang selalu kita nampak dalam ataupun bila kita sebut pasal info fakta lah, fakta kita tahu. Bila sebut kita tengok tahun dia pun 2015 1437. Kalau kita tengok beza angka 7 dengan 5 2, beza dia kan. 7 dengan 5 2. Makna kat situ kalau kita boleh tengok secara logik. Kalau tahun Masihi contoh umur kita 35. Umur saya lah, saya cerita tu terang lah, tak payah rahsia-rahsia. 35. Kalau tahun Hijrah umur kita berapa? 37. Sebab bila saya tengok kalender, saya tengok umur saya lahir 1400 Hijrah. Maknanya kalau 1437, umur saya 37. Maknanya tua 2 tahun daripada tahun Masihi. Sebab apa? Sebab kalender Hijrah ni hari dia sikit. Hari dia sikit. Dia 11 hari lebih sikit daripada hari kalender Masihi. Itu tuan-tuan kena tahu juga kan? Saya rasa tuan-tuan tahulah tu. Itu pasal hari ni makin lama makin cepat. Kita puasa pun makin lama makin ke depan. Haji bulan 9 baru ni, kalau kita pergi haji 10 tahun lepas, 12 tahun lepas, saya pergi haji 12 tahun lepas. Bulan 2 haji saya masa tu. Bulan 2 wukuf. Sejuk kan bulan 2 kan? Tak macam sekarang, bulan 9 panas. Tapi panas juga tu bulan 2 masa tu. Wukuf memang panas. Memang tak nafi walaupun bulan 2 tu agak sejuk. Tapi beza dengan sekarang, bulan 9 lagi panas. Kemuncak pada kepanasan cuaca kalau kat Mekah, Madinah ni, kemuncak dia bulan 9 tu. Itu yang berlaku heat stroke dan sebagainya kan. Itu dia. Jadi itu adalah keunikan tarikh hijrah. Dan satu lagi saya nak kita sama-sama muhasabah. Adakah kita peka dengan tarikh hijrah itu? Kalau saya tanya tuan-tuan lagi, mungkin hari ini kita dah sebut tadi 17 Muharram. Saya tanya lagi 2 minggu, rasanya kita ingat, kita tahu tak tarikh hijrah tu? Ataupun saya tanya lagi 2 bulan, peka tak kita dengan tarikh hijrah? Kita akan peka bila? Bulan Ramadan kan. Sharp tu. 1 Ramadan, 2 Ramadan. Memang tak akan terlupa walaupun sehari. Berapa hari lagi nak raya kan. Itu kita tahu. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal ingatlah. Lepas tu tak ingat dah. Sebab itu orang buat open house sampai terlajak Zulkaidah. Sebab dah tak tengok tarikh Syawal. Kan. 10 Zulhijjah tahu. 27 Rejab. Tarikh apa tu 27 Rejab? Isra' Mi'raj contohnya kan. Dikatakan 27 Rejab. Ya, 15 Syakban, itu biasalah orang Melayu ni kan. Nisfu Syakban lah bagai. Jadi tarikh tertentu kita ingat kan.
Tapi kalau kalender Masihi, Masya Allah lah, sebab kita memang guna itu. Kita punya kehidupan, kita bekerja seharian, memang kalender itu yang kita guna. Tapi kita kena tahu tau, perkataan Masihi yang kita selalu guna tu sebenarnya, kalau dalam bahasa Arab, saya nak bagi tahu tuan-tuan, mungkin ada yang tahu, perkataan Masihi tu kalau ikutkan betul-betul makna dia Kristian tau. Kalau dalam bahasa Arab, sebab kalau kita belajar bahasa Arab, bila orang sebut anta Masihi, maknanya awak orang Kristian. Itu maksud dia. Sebab itu orang Arab dia tak guna Masihi, dia orang guna miladi. Kalau mungkin tuan-tuan pernah dengar perkataan miladiah. Orang Arab dia guna miladiah, dia tak guna Masihiyah. Habis kita macam mana, Ustaz, nak tukar ke Masihi tu? Yalah, dalam bahasa Melayu kita dah guna dah benda tu sekian lama kan, nak buat macam mana? Dah diterima pakai pun kata 2015 Masihi kan, 1437 Hijri. Itu fakta yang saya nak sebut dalam sekitar kalender-kalender ni. Dan bila kita sebut pasal hijrah, secara umum saja, saya tak nak cerita banyak ni sebab saya rasa tuan-tuan pun hari tu dah ada apa orang kata, forum dan sebagainya kan. Ustaz Haryanto, Ustaz Fahmi semua tu. Saya dengar kat IKIM tu ada yang dia buat rakaman tu, IKIM. Umum saja cerita pasal hijrah Rasulullah ni. Saya nak cerita apa di sebalik hijrah selain daripada tarikh itu. Kita biasa dengar lagu Ma'al Hijrah tu disebut awal Muharram kan, detik permulaan kan. Penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tak payah nyanyi, nanti hujan pula. Ya. Tapi lirik dia begitu. Adakah Nabi itu berhijrah sebenarnya pada 1 Muharram? Saya rasa ustaz-ustaz ramai cerita ni. Penghijrahan Rasulullah sebenarnya bukan berlaku pada 1 Muharram. Itu dari segi tarikh dia lah. Dan banyak kitab sejarah mengatakan Nabi SAW sebenarnya berhijrah pada 26 Safar. Iaitu kalau kita sekarang bulan kedua lah kan, Muharram Safar. Itu pun hujung bulan. 26 Safar. Tak ada masalah lah kalender ni. Ya? Tak ada masalah dari segi tarikh. Itu kita bukan nak pertikaikan tarikh dan sebagainya. Cuma kita nak cerita di situ, Nabi keluar pada rumah, majoriti kata 26 Safar, sampai betul-betul di dalam kota Madinah 12 Rabiul Awal. Maknanya lebih kurang berapa hari tu? Kalau kita sekarang pergi Mekah, Madinah, naik bas pun letih kan? 7 jam, 8 jam, mengeluh kadang-kadang, penat, letih, lesu dan sebagainya. Walaupun ada R&R, boleh berhenti makan nasi Arab dan sebagainya kan? Tetapi hanya lebih kurang 7 jam, 8 jam saja. Tetapi Rasulullah SAW dengan segala kepayahan dan cabaran, bukan boleh naik bas, tak ada kenderaan, hanya unta dan berjalan kaki saja. Tak ada highway. 15 hari Rasulullah untuk berhijrah untuk menyelamatkan Islam. Untuk menyelamatkan Islam daripada gangguan kafir Quraisy. Bukan setakat gangguan, ancaman, ugutan, bunuh lagi pada Rasulullah. Itu yang kita nak kena belajar di sebalik itu. Pengorbanan yang tempat Rasulullah lalui untuk bergerak ke satu tempat yang tak pernah Rasulullah pergi. Madinah. Kita sekarang sesat, boleh cari Waze, pakai GPS. InsyaAllah tak sesat lah. Walaupun Waze kadang-kadang menipu. Kan Tapi saya masih percaya dengan Waze. Saya pakai Waze. Tapi Rasulullah, zaman Rasulullah ada Waze. Rasulullah tak pernah pergi pun tempat tu. Tak tahu Madinah tu kat mana. Tapi Rasulullah ada Waze. Waze Rasulullah manusia. Kalau kita biasa baca sejarah, kita tahu Waze Rasulullah adalah seorang yang bukan beragama Islam. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Dalam sejarah dikatakan namanya Abdullah bin Uraiqid. Seorang yang bukan Islam, tetapi boleh dipercayai. Itu pengajaran pada kita. Ya, sejarah ni orang dah cerita dah, tapi saya suka cerita pengajaran dia apa. Kita banyak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang baik. Walaupun bukan beragama Islam, mereka baik. Dan kita boleh manfaatkan mereka. Walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka tidak menentang Islam, tapi kita boleh manfaatkan apa kebaikan mereka, kepakaran mereka dalam kehidupan, dalam bidang masing-masing. Jadi kita boleh manfaatkan mereka. Itu sebabnya Rasulullah tengok. Contoh Rasulullah. Rasulullah ni kalau ikut dia adalah insan istimewa. Rasulullah ni, dia boleh saja minta daripada Allah direct kan. Doa saja, insya-Allah confirm Allah akan makbul doa dia. Kan mungkin kalau kita fikir logik, Rasulullah boleh je minta Allah turunkan burak ke apa macam Isra Mi'raj kan, cepat sampai 5 minit boleh sampai. Tapi Rasulullah menggunakan cara manusia biasa
berhijrah menggunakan kenderaan, minta panduan daripada orang yang boleh dipercayai walaupun bukan Islam, ada teman, sahabat yang cukup setia menemani Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, ramai sahabat yang setia, tapi Abu Bakar Siddiq ni cukup istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan dia mempercayai apa saja yang Rasulullah sebut. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq ni bukan nama dia Abu Bakar Siddiq, itu nama gelaran je tu. Kalau Umar, Osman, Ali itu memang nama dia orang. Tapi nama Abu Bakar Siddiq bukan Abu Bakar sebenarnya. Nama sebenar dia ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama sebenar Abu Bakar yang mungkin orang pun ada yang tak tahu nama tu. Yang kita biasa dengar Abu Bakar saja. Itu biasalah. Tapi itu gelaran. Nama sebenarnya itu Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi kehebatan dia ni perkataan As-Siddiq, gelaran dia tu, As-Siddiq tu dia dapat selepas peristiwa Isra Mi'raj. Ramai orang Islam pada ketika itu segelintirnya sampai murtad sebab tak percaya pada peristiwa itu. Saya bukan nak cerita Isra Mi'raj lah, saya cerita ambil kaitan nama Abu Bakar Siddiq tu. Siddiq ni kalau kita belajar bahasa Arab tu, As-Siddiq ni maknanya sesuatu yang over, sesuatu kalau dalam bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Maknanya dia ni bukan sekadar percaya. Sangat-sangat percaya tu tahap dia memang kalau orang biasa memang tak boleh tahap tu. Ya, kita kadang-kadang percaya ada keraguan, kadang-kadang ada masa kita percaya, ada masa tak percaya macam tu. Tapi Abu Bakar ni Rasulullah cakap apa saja, walaupun benda tu dalam akal fikiran tak logik, dia akan percaya. 100%, 200% dia percaya Rasulullah. Itu kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga kan keistimewaan dia, selepas dia wafat, dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Betapa rapatnya Abu Bakar dengan Nabi SAW. Itu peristiwa yang saya cerita secara umum lah. Ya. Dan kalender hijrah yang kita guna sekarang tu sebenarnya bukan daripada zaman Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW zamannya belum ada lagi. Disebut Muharram bulan 1, bulan 2 Safar itu sebenarnya tidak ada dalam zaman Rasulullah. Bulan tu ada, Muharram, Safar tu ada. Tapi tidak ada macam kita sekarang lah. Bulan 1 Muharram, bulan 2 Safar tak ada. Zaman Saidina Umar baru ada kalender hijrah tu. 17 tahun selepas penghijrahan Rasulullah. Dah wafat lah, Rasulullah pun dah wafat. Mana 17 tahun lepas tu baru adanya kalender hijrah itu. Untuk menunjukkan bahawa betapa pentingnya kalender hijrah itu. Sebab kita kata kita orang Islam, jadi kita perlu ada sesuatu yang menunjukkan orang kata ciri-ciri ataupun simbolnya kita sebagai orang Islam. Kita pun ada kalender kita sendiri. Kita tengok bangsa-bangsa lain pun ada. Ya, orang Cina pun ada kalender dia, orang India pun ada kalender dia kan. Setiap bangsa dunia ni ada kalender masing-masing. Tapi kita orang Islam pun ada kalender kita yang kita boleh pandukan. Hadis ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kita nak kupas hari ini insya-Allah secara ringkasnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi, walakin jihad wa niyyah. Wa idza istanfartum fanfiru. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Hadis yang cukup popular. Tiada hijrah lagi. Tak ada hijrah di sini maksudnya tak ada perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Tempat ni nak pergi tempat ni tak ada. Ya, dalam sejarah. Walakin jihad wa niyyah. Tetapi yang ada selepas hijrah adalah jihad dan niat. Apa itu jihad dan niat? Ya, apa yang kita nak kaitkan dengan jihad dan niat dalam konteks kehidupan kita sekarang ni? Ini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan insya-Allah. Wa idza istanfartum fanfiru, dan apabila kamu diminta untuk berjuang, maka pergilah berjuang. Adakah berjuang di sini maksudnya mengangkat senjata, nak kena jadi anggota keselamatan ataupun nak memerangi musuh dan sebagainya di sepadan dan sebagainya? Adakah itu? Tak semua orang mampu untuk buat benda tu. Tapi apa yang kita perlu buat? Ini dia, jihad dan niat. Jihad adalah usaha kita nak jadi orang yang lebih baik dalam kehidupan, dalam aspek syakhsiah akhlak kita nak jadi bagaimana. Niat yang selalu orang suka sebut, orang kita sebut azam tahun baru, azam nak jelah kita biasa sebut gitulah kan, azam tahun baru. Tapi kadang-kadang mungkin tinggal azam je lah. Kan maknanya habis kat situ je, azam sampai hujung tahun pun masih tak tercapai juga azam tu. Kan? Tapi kita dalam azam kita ni bukan hanya kita nak fokus kepada azam dalam bentuk material atau fizikal saja. Tapi azam yang saya nak kongsi hari ini adalah lebih kepada apa yang kita nak ubah diri kita.
Ada 7 poin yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan hari ini insya-Allah. Yang pertama, azam dan usaha kita apa dia? Nak tingkatkan kefahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis. Selalu saya sebut bila saya tazkirah, kita pun banyak, saya yakin ustaz-ustaz yang datang sini pun banyak mengajar kita tentang kefahaman Al-Quran. Sebab kita baca Quran, tiap-tiap hari baca. Masya Allah kan. Tapi kita nak faham Al-Quran tu yang lebih penting. Sebab baca memang pahalanya besar. Ya, ganjaran Allah Rasulullah sebut dalam hadis begitu juga, sallallahu alaihi wasallam sebut ya, dengan apa, alif lam mim. Alif tu bukan, alif lam mim bukan dikira satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf 10 pahalanya. Itu semua kita tahu, kita biasa dengar. Jadi kita bukan setakat nak membacanya saja, tapi nak menghayati maksud ayat-ayat Al-Quran tu. Itu yang penting. Ya. Yang kedua, nak faham hadis tu. Saya nak buat satu kempen pada tuan-tuan, puan-puan. Buat kempen dalam rumah je. Ya, kalau kita mungkin dalam secara umum masyarakat kita di negara kita kadang kempen satu apa, komuniti, satu sukan, satu apa, satu ni kan. Sekarang macam itulah istilah-istilahnya, slogan-slogannya. Jadi saya nak cipta satu slogan untuk tuan-tuan. Satu hari satu hadis di rumah kita. Ya, banyak sekarang kitab hadis, senang nak cari. Ya, pergi kedai-kedai buku, buku agama, kitab-kitab, carilah hadis 40 ke, hadis apa-apa sajalah, Bukhari ke, Muslim ke, hadis apa-apa yang baik. Kita baca kat rumah kita. Bukan suruh baca banyak. Satu hari satu hadis je. Satu hari satu hadis pun tak satu hari pun. 5 minit pun tak sampai. Hadis Nabi ni pendek-pendek je. Ada yang panjang, ada yang pendek kan. Tapi kita ambil yang pendek-pendek je. Ya. Baca, nak bila nak baca. Kadang kita nak breakfast apa semua kan. Biasa kita duduk sama-sama dengan anak, isteri kan. Mungkin yang dah ada menantu, dah ada cucu. Kita duduk sekali. Sebelum breakfast, buka kitab hadis dulu. Okey, sebelum kita makan makanan rohani dulu. Baca hadis tu, bahasa Arab dia. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu dia. Kan? Bila kita baca tu, kalau kita boleh ulas, kita ulas. Tengok Rasulullah kata apa. Innamal a'malu binniyat, contohnya kan. Sungguhnya amalan itu hendaklah dimulakan dengan niat. Maksudnya setiap apa yang kita nak buat bergantung pada niat. Kalau niat kita baik, baiklah dia. Kita cerita macam tu, nasihat pada anak isteri kita. Satu hari satu hadis cukup. Kan? Mungkin satu benda yang janggal kita tak pernah buat di rumah kita. Kalau kita buat, alhamdulillah. Mungkin satu benda yang agak pelik lah, ataupun lain daripada yang lain. Tapi tak salah katanya kita nak buat. Sebab apa Rasulullah sebut ni dalam hadis ni, wasiat Rasulullah pada khutbah terakhir ni. Tuan-tuan selalu baca tak ni? Ni yang tulis kat depan ni, bahasa Melayu tulis depan ni. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggal pada engkau 2 perkara. Kalau engkau pegang betul-betul, kau tak akan sesat selamanya. Pegang ni bukan peluk Quran tu, bukan peluk kitab hadis, bukan. Kita amallah, praktik dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita tak akan sesat. Kalau kita betul-betul ikut apa yang Rasulullah suruh, apa Allah suruh, insyaAllah kehidupan kita baik, tenang. Sebab apa? Ini wasiat Rasulullah ni. Tuan-tuan baca, cari dalam khutbah perpisahan Rasulullah pada haji. Rasulullah buat haji sekali je. Kita sebut haji terakhir, tapi sebenarnya itu haji pertama dan haji terakhir. Sebab itu kita dalam kehidupan kita, haji ni sekali saja semua hidup yang wajib. Mengikut apa yang Rasulullah buat. Tapi nak buat 2-3 kali haji tak salah. Tapi yang wajib sekali semua hidup. Itu dia. Yang kedua, azam usaha kita tingkatkan kualiti salat dan bacaan salat kita. Alhamdulillah, kita memang dah advance sangat dah. Masjid Al-Ikhlas dah banyak saya ajar dengan tuan-tuan pun. Saya dah setahun lebih dah saya bersama dengan tuan-tuan di masjid ini, Pejam Celik. Banyak dah kita belajar bacaan salat, dan sekarang pun kita dah mula nak masuk surah-surah lazim dan sebagainya untuk faham prakata surah-surah itu. Ya, jadi itu satu yang baik. Dan selain itu, kualiti salat. Kita bekerja, setiap hari kerja pun dalam pejabat kita, sama ada kerajaan swasta, kita mementingkan kualiti. Ya, ada ISO, SIRIM, audit dan sebagainya datang pejabat kita, cek kita punya filing dan sebagainya. Apa kualiti kita dalam salat? Perlu di ISO kan juga ke? Perlu di SIRIM kan juga? Sudah tentu. Sebab kita tahu salat ni dia mengajar kita macam-macam sifat-sifat yang positif, sifat-sifat mahmudah, pelbagai disiplin, amanah, taat pada imam, disiplin kita, kejujuran kita dengan tutup auratnya dan sebagainya. Jadi kalau kita jelmakan benda tu di luar daripada solat, manusia tak ada masalah. Sebab dia faham falsafah solat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maknanya kalau solat tu betul-betul kita perform dengan betul, dengan baik, dengan kualitinya kita jaga, dan kita faham falsafah solat tu, insya-Allah bila kita keluar dalam kehidupan biasa kita, kita akan dapat buat semua tu dengan
Sama seperti mana kita buat dalam solat. Tutup aurat, luar dalam solat, luar solat tutup aurat. Dalam solat kita disiplin amanah, luar solat disiplin amanah. Dalam solat punctuality masa, sebab itu kita solat berjemaah, sebab punctual masa dia. Tepat masa, cukup time, awal waktu kita solat. Tepat masa dia. Sebab itu, bila kita dapat jelmakan itu dalam kehidupan, itu sangat baik. Sebab kita tahu falsafah solat tu mendidik kita jadi orang yang sempurna. Kalau tak sempurna 1% pun ke arah kesempurnaan. Itu dia. Yang ketiga, banyakkan amalan berdoa seharian. Kita banyak berdoa. Memang kita tak tinggallah doa dan sebagainya. Tapi ada banyak doa-doa yang khusus untuk kita membentuk keluarga kita. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang baik. Apa dia doa-doanya? Sebab apa Allah sebut dalam Quran? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu. Nescaya aku akan mustajabkan doa kamu. Berdoa. Ya, kita tak tahu bila-bila masa doa kita diterima. Kita di Malaysia tak ada apa orang kata tempat yang makbul doa. Jadi masjid salah satu tempat yang paling afdal. Kan? Tapi kalau kita pergi Mekah Madinah dah confirm lah itu makbul doa situ. Tapi di sini kita kena kerap berdoa sebab kita tak tahu bila time Allah nak angkat doa kita tu. Jadi kita kena rajin berdoa. Apa contoh doa-doa amalan yang kita boleh amalkan? Antaranya surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Ar-Rahman sangat baik doa ni. Menguatkan otak kita, akal fikiran kita, anak-anak kita. Terutama sekarang anak-anak periksa dan sebagainya, SPM dan sebagainya kan. Kita minta mereka baca doa-doa. Kita yang dewasa pun boleh, bukan untuk orang yang belajar saja. Kita dewasa pun boleh. Elok untuk otak kita. Kadang orang cakap makan kismis apa semua baguslah. Tapi ini tak payah modal. Ni ayat Quran tak payah modal. Kita baca free of charge. Baca, amal, insya-Allah. Ya, akal fikiran kita, otak kita akan sentiasa fresh, sentiasa segar. Yang kedua, surah Taha ayat 1 hingga 5 sangat baik untuk orang kata melembutkan hati orang yang degil, yang ego. Ni kita boleh baca sendiri. Kalau kita rasa sendiri kita pun macam degil je, kita baca sendirilah. Kalau baca untuk anak-anak kita, cucu-cucu tu baca. Sangat baik anak-anak kita baca. Kita nak baca macam mana ustaz? Nak sembuh-sembuh kat dia macam mana? Ibu-ibu boleh baca masa masak. Mungkin kalau anak-anakku dah tidur, kita baca dia. Selepas dia tidur, kita tiup kat ubun-ubun dia baca surah Taha ni. Tengok Saidina Umar, betapa kerasnya hati Saidina Umar tu antara orang yang cukup memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mendengar surah ini, memanglah sebelum dia dengar surah ni, dia tempeling lu adik dia kan. Dengar surah Taha ni, Nabi Saidina Umar. Sebab adik dia dah masuk Islam awal. Dia dengar ayat Quran, apa kau baca ni? Cuba aku nak dengar. Aku nak tengok. Kan? Jadi dia baca, terus cahaya, dia menangis dia. Dia tahu ayat ini adalah bukan ciptaan manusia. Dia melembutkan hati orang yang keras. Jadi kita boleh amal ayat ni. Ya? Tapi kita amal ni kita tak boleh sekali baca. Ustaz tak mujarab pun tengok, sekali baca tak jadi pun. Dia kena istiqamah lah tuan-tuan. Konsisten baca. Selalu dan kerap. InsyaAllah kalau kita yakin dengan apa yang kita baca, Allah akan perkenan doa kita. Surah Ali Imran ayat 200. Ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sangat-sangat elok untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ya, anak-anak kita, ibu-ibu biasanya itulah. Kadang-kadang mungkin ayah-ayah pun pakai masak kan, baca masa masak tu baca doa ni. Sangat-sangat baik untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan sesama kita. Anak-anak kita, suami kita, isteri kita, anak menantu semua kalau duduk rumah, datang rumah seronok duduk dalam rumah. Tak rasa asyik nak pergi keluar, asyik nak pergi kedai mamak saja, mengetih, mengopi saja kan. Kita suka duduk dalam rumah. Maknanya kita lebih suka kalau tak ada apa aktiviti, kita duduk dalam rumah. Ya, yalah kalau nak keluar tu boleh, bekerja jangan duduk dalam rumah kan. Boleh, tapi maksudnya kalau tak ada apa-apa aktiviti, kita suka duduk dengan keluarga kita. Sebab kita rasa keluarga itulah yang menyebabkan kita jadi tenang, keluarga itulah yang menyebabkan kita rasa seronok. Kita rasa elok. Jom kita tengok segelintir masyarakat dan remaja-remaja kita kan. Habis je apa-apa mesti duduk je kejap rumah dah tak boleh dah, panas punggung dia. Mesti nak keluar, mesti nak cari kawan, mesti nak itu, nak ini. Dia tak rasa duduk dalam rumah, kadang ada masalah kongsi dengan kawan lu. Mak bapak tak tahu pun kadang. Kadang-kadang dia nak kongsi masalah dia kan, dia suka kongsi dengan kawan-kawan. Jadi kalau kita kerap baca doa ni, anak-anak kita tu dia akan dekat dengan kita, rapat dengan kita. Dia apa-apa masalah dia, walaupun masalah remaja ke apa, dia akan cerita dengan kita dulu. Dia tak cari kawan dulu. Sebab kawan ni ada dua kategori kan. Yang baik
yang buruk. Kita tak naklah yang buruk tu. Kalau kawan baik, okey. Kalau kawan yang buruk, makin merosakkan lagi. Kita tahu sekarang zaman cukup mencabar, macam-macam kes. Kita tak naklah kes-kes tu ada dalam keluarga kita. Jadi itu kita nak keluarga kita pertahankan. Antara surah Alam Nashrah. Semua orang hafal Alam Nashrah ni, rasa gundah gulana baca Alam Nashrah. Hati gelisah, resah, baca Alam Nashrah banyak. Wal Asr, baca Wal Asr banyak-banyak. Al-Kautsar baca. Al-Ikhlas ni nama masjid kita ni. Al-Ikhlas baca banyak-banyak. 3 kul tu. Sangat baik. Walaupun di ayat amalan dia adalah doa. Bila kita baca Quran tu sebagai syifa kita. Syifa, penawar pada hati kita. Kalau kita ada masalah, kita baca banyak. Doa-doa amalan ni. Lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat dengan namanya sesuatu yang ada di bumi dan juga sesuatu yang di langit, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Doa mengelak kemudaratan. Kalau tuan-tuan tak hafal, buka Syekh Google, tahu Syekh Google? Buka Google, percaya doa mengelak kemudaratan. Doa ni sangat baik tuan-tuan. Kalau kita baca untuk diri kita, anak-anak kita, isteri kita, bacalah doa ni sama-sama amal. Bagus ni doa maksurat. Kalau kita baca maksurat, kita akan jumpa doa ni. Doa maksur ni doa daripada Rasulullah. Sangat baik untuk mengelak kemudaratan, keracunan, kemalangan, kecelakaan, pelbagai. Ya, kadang contohlah kita hantar anak sekolah. Kita tak tahu apa dia makan kat sekolah, apa dia buat kat sekolah. Kita tak tahu. Kadang hantar rumah pengasuh, nursery, kadang ragu-ragu juga. Macam-macam kes kita dengar. Tapi itulah, bila kita baca doa ni, kita tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah, Allah melindung mereka daripada sebarang kemungkinan. Itu kalau aspek dalam konteks anak-anak lah. Ya, sebab kita tadi saya sebut kan, nak ubah keluarga ni, nak jaga keluarga dan masyarakat. Jadi kita nak ubah keluarga kita kena banyak amal doa-doa ni. Supaya kita jadi suatu yang, keluarga yang sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa sekolah Ustaz ni. Orang kafar baca ni, sekolah kafar. Ini bukan doa sekolah kafar, ini doa Nabi Musa. Nabi Musa baca doa ini. Nabi baca doa ini dalam surah Taha ni. Saya suka baca surah Taha ni. Sebab apa? Dia banyak benda yang kita boleh belajar dari surah Taha ni. Ya, doa untuk melapangkan dada kita. Kita rasa sesak nafas kita, gelisah, resah, tak tenteram, baca ni. Untuk memanglah orang tak nafikan ini doa penerang hati dan sebagainya, tapi dia adalah doa yang sangat baik dibaca. Ya, kalau kita rasa gagap, terkelu, kalau macam inilah biasa ustaz-ustaz akan baca bila nak start ceramah. Atau pasal kalau ustaz ceramah dia tak berhenti sampai tak ingat dunia kan. Ceramah lama kan. Kita pun dah duduk tengok jam bila Ustaz Azlan nak habis ni. Sebab baca tu, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkanlah kelu lidah gagap supaya mereka semua faham apa yang aku katakan. Tuan-tuan faham kan apa yang saya ajar ni? Itu dia, yafqahu qawli. Sebab saya tu orang kata, baca doa-doa, tengok anak-anak baca Ustaz, tak dapat pun 9A, tak dapat pun 8A, duk baca hari-hari doa penerang hati, tak terang-terang pun. Air Yasin dah dekat 2 tong dah minum. Sebab apa? Sebab kita tak faham apa yang kita baca. Baca Rabbi syrah li, budak-budak sekolah kan. Nak tunggu dia habis baca doa 10 minit dah. Budak-budak sekolah hanya baca. Tapi, sebab itu kita kena terang kepada mereka, apa maksud doa ni? Baru bila kita faham apa kita baca, doa kita baca tu kita faham, baru dia mujarab, baru dia mustajab. Doa apa lagi? Perlindungan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca untuk cucunya Hasan Hussein, kata riwayat, u'izukuma. Kalau kita sekarang kita baca a'udzu lah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada gangguan syaitan dan binatang buas dan daripada ain, bencana ain. Ain ni maknanya orang tengok kita dalam keadaan cemburu. Ada orang tengok kita, okey, tak masalah, tengok kita bagus, dia puji-puji, tapi kadang pujian ada separuh orang dia puji sebab dia jealous, dia cemburu, dia dengki, dia hasad. Ada macam tu. Terutama orang dewasa tak rasa kesan tu. Budak baby, kanak-kanak kecil, yang baby ya, bayi lah. Ini pasal orang tengok bayi ni dia kerap menangis, tak tentu pasal nangis dia. Tengok perut tak kembung pun, tapi kadang menangis. Kadang orang sana dokong, orang sini dokong, orang duk puji kan, comel lah. Kan? Kadang ada orang puji ni, dia puji dalam keadaan dia dengki atau dia cemburu.
Jadi itu kadang-kadang kita kena jaga. Bukanlah kita tak bagi anak kita tu orang dokong, tapi kita kena baca doa-doa pelindung ini. Banyak tadi saya sebut lah tadi kan, doa-doa itu kita kena baca untuk anak-anak kita. Kita tak boleh hanya serah begitu aja, ataupun kita hanya tak kisahlah, biar aja. Biar aja, tak boleh. Kita kena banyak bergantung pada Allah. Doa mendapat ilham yang baik. Allahumma alhimni rushdi wa'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, beri aku ilham yang baik dan lindungi aku daripada keburukan nafsuku dan kejahatan diriku sendiri. Boleh kita cari dalam Google, kalau kita tak ingat, tak hafal, boleh cari doa mendapat ilham yang baik. Allahumma alhimni rushdi wa'idhni min syarri nafsi. Sangat baik untuk anak-anak baca. Kita sendiri yang dewasa boleh baca juga doa ini. Memang sangat baik. Ya, anak-anak, terutama anak-anak yang nak mengambil peperiksaan, sangat baik doa ni. Doa mengelakkan sifat malas, sifat sedih, sifat malas, sifat lemah, sifat pengecut, sifat kedekut, suka berhutang, dan mengelakkan keganasan ataupun penindasan orang lain pada kita. Selalu kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang ini digabung terus. Wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ditimpa kesusahan dan kedukaan, dan dari kelemahan dan kemalasan, dan dari kedekut dan perasaan takut, dan daripada desakan hutang dan paksaan atau penindasan orang sekeliling. Itu dia. Banyak sifat-sifat negatif ni kita minta lindung Allah. Kemalasan, malas, susah nak cerita apa lah. Kalau dah malas tu memang habis. Melemah, rasa benda lemah aja. Terutama Isnin kan, lemah nak kerja. Letih. Orang dah pencin tu lah, rehat. Kan bekerja Isnin tu orang panggil apa, Monday blues tu. Kan lemah je nak kerja, pergi kerja pun lemah je. Trafik lagi jam, Allah lagi letih, lemah, lesu. Kan, tapi kita tak boleh itu dalam kehidupan kita, tak boleh ada sifat tu. Al-jubn, paling kecut, sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Al-bukhl, kedekut, kikir, duit banyak tapi kedekut. Contoh macam tu. Kan? Itu semua sifat-sifat yang kita nak kena jauhkan. Kalau kita ada banyak duit, jadi orang yang pemurah, jadi orang yang banyak bersedekah, jadi banyak orang yang wakaf, jadi banyak orang yang infak ke jalan Allah. Itu hebat. Wa dhala'ad dain, banyak berhutang, keliling pinggan hutang je kerjanya. Hutang rumah, hutang kereta, tu biasalah. Tu nak buat macam mana, keperluan kan. Ni hutang, sekejap hutang, sekejap hutang, sekejap hutang. Lepas tu tak nak bayar pula tu. Itu dia masalah. Nak hutang boleh tapi kena bayar. Itu pasal ayat Quran paling panjang dalam Quran cerita pasal hutang. Hutang ni benda yang boleh buat musuh, tuan. Kawan baik sebaik-baiknya pun kalau berhutang, buat hutang tak nak bayar, boleh jadi musuh yang seketat-ketatnya musuh. Banyak pengalaman kalau cerita panjang tak habis ni. Ini pun kat pukul 7 lah. Keempat, ubah keluarga dan didik keluarga ke arah diredai oleh Allah SWT. Reda Allah penting, bukan reda manusia. Nak jadi role model, cari Rasulullah, qudwah hasanah Rasulullah SAW. Jadi role model yang paling baik. Ahsanukum khuluqan li ahlihi. Wa ana ahsanukum khuluqan li ahli. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Dan orang yang paling baik kepada keluarganya adalah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia role model. Ayah misali, datuk misali, ketua keluarga misali. Ya, dalam masyarakat, ketua masyarakat, ketua negara misali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja nak tunjuk, cari contoh Rasulullah. Role model yang paling baik. Kena banyak baca sirah Rasulullah SAW dan banyak ustaz-ustaz ajar tentang Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Kita boleh belajar yang itu. Matlamat utama kita sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu hanyalah semata-mata untuk beribadah kepadaku, maknanya cari redha Allah. Bukan untuk semata-mata matlamat kita dalam hidup mencari material. Ya, kita bekerja memang nak duit. Mana ada orang kerja tak ada, saya ikhlas je, tak payah bagi saya gaji tu. Semua orang kerja nak duit, nak gaji. Tapi duit jangan jadikan matlamat. Duit tu alat saja, bukan matlamat. Kan? Alat. Itu kita kena beza antara alat dan matlamat. Sebab apa? Kesimpulan dari segi redha Allah ni, redha kita, masa kita cari redha Allah juga. Ibadat kita cari redha Allah. Kita bekerja, apa juga bidang, cari redha Allah. Nak memajukan umat. Riadah bersama keluarga pun cari redha Allah juga. Harta yang kita cari juga sebenarnya untuk cari redha Allah. Bukan kata tak boleh jadi orang kaya. Lagi baik. Jadi lagi orang Islam kaya lagi bagus. Lagi bagus. Tapi kekayaan kita ke arah yang diredai oleh Allah SWT. Itu yang penting. Yang kelima, buat baik sikit-sikit tapi berterusan. Ini bertepatan. Saya tadi on the way datang sini buka IKIM, saya dengar hadis disebut dalam radio.
Disebut ada sahabat tanya pada isteri Rasulullah, Aisyah dan Ummu Salamah, apa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik yang Rasulullah sangat suka. Disebut dalam hadis tu, buat sesuatu yang baik itu berterusan walaupun sikit. Walaupun benda tu kecil, tapi berterusan buat baik tu. Kita nak buat masjid besar-besar macam ni, perlukan dana besar. Ada wakaf, Masya Allah. Tan Sri wakafkan masjid ini untuk buat. Tu orang yang banyak duit. Kita yang tak banyak duit ni, takkan nak buat masjid, kita tak mampu. Nak buat rumah anak yatim, tak mampu. Kita buat benda kecil-kecil. Contoh saya bagi, yang paling senang. Kita ada kerja, pejabat. Kadang-kadang pejabat kita, of course, setiap pejabat ada pantry. Tempat nak minum-minum ke kan. Kadang nak makan biskut ke apa. Apa salahnya kita gunakan duit kita tak banyak pun. Kadang satu buku roti berapa? RM2 je kan? RM2 lebih. Ambil beli roti tu, letak dekat pantry tu. Kalau orang makan dapat pahala tak? Modal RM2.40 roti gardenia. Saya promote sikit. Roti gardenia RM2.40 saja. Satu buku. Luak tak duit kita? Tak luak pun. Tapi pahala besar tak bagi orang makan? Besar. Bukan bagi pisang kat masjid saja. Kan orang kata masjid pisang masjid. Tak boleh lari. Hari Jumaat, bagus, tak salah. Tak salah tu. Tapi adakah masjid saja bawa kita sedekah? Tidak semestinya kan. Mana dia pejabat kita, mana-mana saja kita nak buat baik dengan orang ni. Allah bagi macam-macam benda kat dunia ni nak buat baik. Bukan hanya semestinya kena buat yang besar-besar yang kita tak mampu nak buat. Tak semua orang mampu nak buat benda yang besar ni. Yang keenam, gabungan beberapa sifat yang nampak macam senang disebut, tapi bukan senang nak buat. Sabar salah satunya. Senang disebut. Senang tak nak sabar tuan-tuan. Mungkin sebut senang, sabar je lah kita sebut. Sabar kan. Tapi bukan senang nak buat sabar ni. Kan, kita sama-sama. Saya sendiri pun, tuan-tuan, puan-puan, macam mana kita nak terap sifat sabar dalam mendidik anak-anak. Ya, nak terap sabar dalam urusan pekerjaan seharian kita. Melayan kerenah mungkin kita majikan pekerja, mungkin kita pekerja, kerenah majikan kita pula. Macam mana? Yang kedua, syukur. Adakah dengan sebut Alhamdulillah saja? Ya, salah satunya Alhamdulillah. Tapi cara jelmaan kita mensyukuri nikmat Allah macam mana? La in syakartum la azidannakum. Allah kata kan. Kalau kita syukur, la azidannakum. Nescaya confirm aku akan tambah. Bila kita tengok la azidannakum tu, kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, kata Allah dengan nun sabdu tu memang satu benda yang sangat-sangat menjadi penguat dalam perbuatan ini. La azidannakum. Nescaya confirm aku akan tambah. Nampak? Kalau kita rajin sedekah, Allah tambah. Kita rajin beri, Allah tambah. Itu confirm ni. Allah dah bagi garanti dalam Quran ni. Bukan kata insya-Allah aku tambah, tak ada. Memang ni, ini adalah kalau kita belajar bahasa Arab, tuan tahu ni uslub taukid, iaitu penguat. Maknanya tak ada siapa yang boleh menafikan Allah apa yang Allah tentukan dalam Quran ni. Yang Allah janji dalam Quran, jamin dalam Quran. Sifat pemaaf. Senang sebut kan. Bila raya kita senang sebut. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sebab time itulah kita rasa itulah maaf, kita tak malu nak minta maaf dengan orang. Tapi kalau hari kebiasaan, kita nak memaafkan orang. Kadang-kadang orang buat salah kita tak besar pun, kecil je. Tapi mudah tak kita nak maafkan orang? Tengok Rasulullah SAW, peristiwa lepas pembukaan Mekah. Orang kafir dah tewas, mereka jumpa Rasulullah. Apa yang kau nak buat dengan kami? Kami ni banyak buat kesalahan dengan kau. Kami banyak menyeksa orang Islam. Ada Rasulullah kata, kau ni semua kena pancung. Kau semua kena penjara. Ada Rasulullah kata macam tu? Tak ada. Rasulullah sebut, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua bebas. Semudah itu. Dan orang yang Rasulullah ampunkan kesalahan mereka, automatik masuk Islam. Disebabkan sifat Rasulullah yang cukup pemaaf itu. Sangat mudah, kita tak ada dendam, kesumat. Sedangkan kalau kita fikir kita sebagai manusia biasa, kalau orang buat salah kita, sampai tahap macam tu mendera kita, time ni lah kita nak balas dendam kat dia. Kan? Tapi, tengok Rasulullah SAW. Kita, kadang orang buat salah kita kecil je, kita maafkan saja. Walaupun kita perlu usaha, tegur, mana yang salah kita tegur lah, mana yang perlu kita betulkan. Tapi, kita boleh maafkan dia. Sepatutnya kita maafkan sebab apa? Dia elok untuk kita. Tak ada penyakit. Kalau kita banyak hasad, dengki, dendam, penyakit akan datang. Jadi kita maafkan. Release tension. Sikap redha. Ini saya dah cerita tadi pasal redha. Yang keenam, azam dan usaha kita banyakkan harta untuk infak dan sedekah. Tak apa, kita banyak jadi orang kaya tak masalah. Orang kaya yang dermawan, orang kaya yang sentiasa bantu orang susah. Sebab apa Allah sebut dalam Quran? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali akan dapat kebaikan dalam kehidupan kamu
sehinggalah kamu menginfakkan, membelanjakan sebahagian saja, bukan semua. Mimma tu makna sebahagian saja daripada apa yang kamu suka. Bukan benda dah tak suka kita bagi orang. Baju-baju dah teruk lusuh kita bagi kat bangsa-bangsa banjir kan dulu kan. Kumpul tengok banyak sampah daripada benda yang kita boleh bagi kat orang. Sebab bagi benda ni elok ni, inilah peluang kita nak kemas rumah kita, bagi semua benda-benda yang dah tak boleh pakai tu kita bagi dekat apa orang yang kutip-kutip apa sumbangan. Tak boleh, kita tak boleh buat gitu. Kita bagi benda kita suka. Lagi benda tu kita suka, kita bagi, lagi itulah pahala dia sangat besar. Dan seterusnya, yang ketujuh terakhir, tekad dan usaha untuk ke tanah suci. Saya yakin majoriti tuan-tuan dah pergi. Mana yang belum pergi, azam. Kumpulkan. Dia bukan semata-mata sebab duit tau. Duit ni kadang ramai orang ada duit tapi tak terfikir pun kadang nak pergi tanah suci kan. Tapi Alhamdulillah sekarang orang banyak duit pun, Masya Allah, itulah tempat yang dia nak pergi. Tapi kalau orang kita yang belum pernah pergi lagi, azam. Cukup-cukup azam kan. Tekad betul-betul nak pergi tanah suci dalam masa terdekat. Bukan hanya mungkin untuk haji, haji kuota, mungkin umrah kan. Kita nak, orang kata apa, sentiasa dekat dengan tanah suci. Sebab apa Allah sebut, apa Rasulullah sebut dalam hadisnya, sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, ya, la tushaddu ilaihar rihal illa thalath. Tidak perlu kamu bersusah payah untuk pergi kecuali 3 tempat. Al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. 3 tempat yang kamu tak perlu susah payah, kecuali 3 ni saja yang kena susah payah. Nak kena usahalah kumpul, mana yang tak cukup duit kumpul lagi. Masjid Haram, masjid aku ini iaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita dah pernah pergi tempat-tempat ni, Masya Allah, kita dah menyahut. Saya Masjid Aqsa tak pernah lagi lah nak pergi. Teringin sangat sampai mimpi, tapi tak sempat lagi nak pergi Masjid Aqsa. Tapi itulah maknanya 3 tempat ni. Sebelum kita nak pergi tempat lain, nak pergi Jepun, nak pergi Turki, Paris, London apa semua, pergi tu dulu. Pergi tempat tu dulu. Tu ada kadang-kadang ada jemaah jumpa saya kalau saya pergi ceramah umrah kan. Dia cakap saya, Ustaz, saya kadang tak tenang. Saya kadang bawa kawan-kawan, bawa family pergi Krabi lah, pergi melancong lah kan. Tapi Mekah Madinah saya tak pergi lagi. Ini yang saya nak pergi ni, kata dia. First time nak pergi. Dia cakap dengan saya. Jadi dia rasa tenang bila dia dah booking nak pergi tu, dia rasa tenang hati dia. Dia asyik pergi tempat lain kan. Yalah, boleh pergi tempat lain tu taklah semahal, mungkin murah lah nak banding pergi Mekah Madinah kan. Tapi dia rasa lebih baik dia kumpul duit tu cukup-cukup, pergi dulu Mekah Madinah, bawa family, bawa anak-anak. Jadi dia tenang macam tu. Ya, jadi itulah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Bukan kerana kita nak dapat title dan sebagainya, tidak. Kerana Allah. Dan kesimpulan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini, dan nak habis dah slide ni. Kesimpulannya 2 perkara yang saya nak kongsikan. Pertama, perubahan hendaklah bermula daripada diri sendiri. Kita jadi ejen perubahan dalam rumah kita. Bukan nak tunggu ustaz datang rumah kita, ceramah isteri kita, ceramah anak-anak, tak. Kita sebagai ketua keluarga, tuan-tuan, sebagai ketua keluarga, kitalah jadi ejen perubahan. Kalau kita tak berubah, siapa lagi nak ubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang saya gariskan tu. Ayat ni panjang. Ayat Ra'du ayat 11. Sungguhnya Allah tidak akan ubah nasib suatu kaum kecuali dia yang ubah dirinya sendiri. Kalau tak ubah, siapa lagi? Dan yang terakhir, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita mengeluh, kenapalah aku dah berdoa tapi macam ni juga kehidupan aku. Dah berdoa tapi macam ni juga. Tak boleh. Jangan kata macam tuan-tuan. Sebab apa Allah sebut dalam Quran? Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kerana orang yang putus asa dengan rahmat Allah, tidak lain tidak bukan, mereka adalah orang kafir. Allah sebut kafir, jelas tu, kafirun, bukan munafik, bukan fasik, bukan zalim, kafir. Nauzubillah min zalik. Kita tak nak sebahagian daripada kita, tak nak mengeluh kerana apa yang Allah tetap pada kita. Kita baca tadi, imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang menetapkan, tak ada siapa yang boleh ubah ketetapan engkau. Tapi kita boleh usaha ke arah kebaikan. Jangan sekali-kali mengeluh dengan apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Tapi alhamdulillah, kehidupan kita alhamdulillah selesa, senang. Jadi kita nak senang di dunia, senang di akhirat juga. Itu yang penting. Jadi saya rasa itulah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini. Ya, saya pun tak boleh lama sebab ada majlis lagi saya nak pergi lepas ni. Ya, jadi saya harap perkongsian yang sederhana ini dapat tuan-tuan cuba. Kalau tak dapat semua pun, kita amal mana yang kita mampu. Nak jadi orang yang lebih baik, bukan setakat azam di awal tahun, di akhir tahun kita lemau. Tak nak macam tu. Kita sentiasa bersemangat untuk jadi orang yang lebih baik dari semasa ke semasa. Itu yang penting sekali. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى صحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.